Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Kahar dalam You Wartawan. You Wartawan, anda juga wartawan. Malam ini kita nak bincang modernisasi Angkatan Tentera Malaysia. Sebelum itu, saksikan pendapat ini. Dimodelkan terutamanya dari segi persenjataan. Tentera negara maju telah menggunakan senjata yang mempunyai perlengkapan yang canggih, sedangkan negara kita hanya mempunyai kapal terbang Sukhoi dan F-18. Selain itu, untuk memodernkan ATM juga, kita perlu mempunyai anggota tentera yang berpendidikan dan mempunyai tahap pemikiran yang tinggi. Penggunaan bahasa selain daripada bahasa Melayu boleh membantu mereka untuk pelajari taktik peperangan yang dari negara-negara luar. Adakah Malaysia mampu mempertahankan keselamatan dan juga kedaulatan wilayahnya dengan menggunakan persenjataan di era 70-an ataupun 80-an, sedangkan negara-negara jiran telah memiliki persenjataan yang paling moden, yang canggih dan membelanjakan berbilion-bilion dolar Amerika pada setiap tahun. Oleh itu, Malaysia memerlukan sistem pertahanan yang moden dan juga agar dapat mempertahankan keselamatan dan kedaulatan negara tanpa mencetuskan kebimbangan dan impak negatif khususnya di kalangan negara-negara jiran. Itu yang akan kita bincangkan, dan saya amat bertuah pada malam ini yang berbahagia Lieutenant Jeneral Bersara Datuk Seri Zaini Muhammad Said, bekas Parlimen Medan Tentera Darat dan juga seorang penalisis pertahanan yang tidak asing lagi. Assalamualaikum Datuk Seri, apa khabar? Lama kita tak jumpa ya. Okey Datuk Seri, apabila kita cerita pasal nak menaik taraf untuk menjadikan ATM kita kelas pertama, kelas dunia dan sebagainya, jadi cuba bagi senario sedikit daripada zaman Datuk Seri dulu, 70-an, 80-an, sekarang ada berubah juga ya? Oh, memang banyak berubah dah masa sekarang ni. Kalau kita cuba nak nilaikan sesuatu organisasi tu, kita tengok dari segi kapasiti dia dengan juga kemampuan dia, capabilities. Dan dari segi itu, dari segi organisasi kita lebih tangkas, lebih seimbang sekarang. Peralatan lebih moden, lebih efisien, weapons lebih, senjataan tu lebih lethal, lebih kuat lagi, dan seterusnya manpower kita, keanggotaan kita lebih bijak dan lebih terdidik. Itu yang jelas kita dapat lihat. Buat masa kini. Datuk Seri, kalau kita lihat seorang selalu membandingkan lah, apabila kita cerita pasal pertahanan negara dan sebagainya, kita telah terlalu diwar-warkan, dipaparkan dengan kelebihan negara-negara jiran misalnya. Mereka membelanjakan mungkin per capita income mereka lebih daripada 10% ke 15% pada tiap tahun. Tetapi negara kita Malaysia ni hanya antara 3 ke 5% pada setiap tahun. Tetapi kita masih mampu untuk membeli peralatan-peralatan canggih. Tapi apakah senario ini berbaloi ataupun memadai, ataupun kita perlu membelanjakan lebih banyak untuk keselamatan negara kita? Kita membentuk sesuatu organisasi pertahanan kita tu mengikut keadaan persekitaran kita, keperluan kita. Keadaan persekitaran kita makna keluasan kita, penduduk kita, jumlah, apa yang perlu kita lakukan. Jadi itu yang mendorong atau menentukan apa yang nak dibeli. Bagaimana nak digunakan peralatan tu. Bukan kita teragak nak besarkan saja tanpa menyesuaikan untuk keperluan negara kita sendiri. Jadi kita perlu melihat di pelbagai aspek lah. Bukan semata-mata dari sudut kerana kita nak mengejar perlumbaan senjata misalnya, kita terpaksa mengurangkan perbelanjaan. Dia bukan peralatan saja, dia bukan kelengkapan saja, dia semangat. Lepas tu dia kepimpinan tu, kualiti kepimpinan tu juga penting. Jadi kesemuanya mesti diambil kira. Lepas tu kita bentuk organisasi pertahanan yang mampu menjalankan tugas. Dan buat masa ni kita mampu menjalankan tugas. Okey, Datuk kita banyak lagi pandangan daripada rakan-rakan You Wartawan. Mungkin kita lihat pandangan melalui Facebook, email dan sebagainya. Silakan. Bila organisasi ketenteraan tu gagal dalam menyusun strategi, ianya boleh mendedahkan negara kepada ancaman anasir luar. Bukan sahaja dari segi pencerobohan ketenteraan, malah ia boleh datang dalam bentuk komunikasi, sosial dan juga kebudayaan. Ilmu ketenteraan dan disiplin juga penting. Beberapa contoh kehancuran negara yang terlalu bergantung dengan kuasa luar perlu dijadikan pengajaran agar rakyat kita ni tak cuai dalam memperjuangkan negara. Baru-baru ni ATM dapat pengiktirafan 5 bintang menerusi sistem penarafan bintang SSR. Apakah pengiktirafan seperti itu dapat menjamin pemodenan dan pencapaian ATM dalam semua aspek termasuk mental? Apakah perkataan semangat wajar itu sendiri masih menebal di kalangan anggota tentera? Terdapat lagi golongan yang memasuki ke tentera kerana tiada kelulusan tinggi, tiada peluang di tempat lain ataupun masa depan yang lebih terjamin jika masuk tentera. Apa yang nyata, ramai golongan yang menyertai tentera bukan kerana minat ataupun semangat wajar. Ke manakah arahnya pemodenan tentera sedangkan rata-rata disiplin, perangai, sikap, kesetiaan, ilmu dan semuanya masih menjadi persoalan? Cukupkah sekadar memiliki peralatan yang serba moden dan canggih?
Kemampuan Angkatan Udara Republik Singapura RSAF yang dikatakan paling cekap di rantau Asia Pasifik kerana peralatan yang digunakan adalah daripada kelas terbaik. Setiap tahun, Singapura membelanjakan antara 4% hingga 5% keluaran dalam negara kasar untuk tujuan pertahanan. So, Malaysia pula hanya memperuntukkan antara 2 hingga 3% GDP. Bagi Singapura, setiap permasalahan yang dihadapi akan diserap pemikiran rakyat sebagai cabaran pertahanan dan kedaulatan. Okey, terima kasih Mini, terima kasih Tazrina, Baizura, Saira dan Suri. Itu pandangan mereka. Nampak memang pandang macam-macam pandangan tu. Okey, Datuk Seri, apabila kita cerita pasal kita modal insan Angkatan Tentera, itu adalah aset utama setiap organisasi ketenteraan di mana-mana negara sekalipun. Tapi hari ini kita lihat ATM cuba menarik minat golongan-golongan profesional seperti mempunyai kelayakan ijazah, postgraduate dan sebagainya. Adakah kita cukup setakat itu ataupun kita perlu lebih kerja keras untuk menarik mereka, kerana saya rasa komunikasi cukup tidak berapa kena kat situ, kerana kita gagal untuk menarik the best brain untuk masuk dalam Angkatan Tentera Malaysia, kerana hari ini peluang-peluang di luar sana mungkin lebih menarik daripada apa yang ditawarkan oleh ATM. Memang perlu diperluaskan lagi lah. Tetapi ini makan masa sedikit. Sebab nak melatih sebagai seorang pegawai kadet sekarang melalui latihan ATMA 4 tahun dan dia keluar dengan satu ijazah dan lepas tu perlu dia dipakarkan lagi melalui peringkat masters, PhD. Jadi memang belum cukup lagi, tetapi sedang diusahakan. Mungkin bagaimana, apakah wow factor untuk menarik orang, kerana kita rasa kita ramai anak-anak muda yang masuk tapi mungkin tak tahulah dia punya benefitnya, laluan kerjaya mereka dan peluang-peluang yang menarik. Mungkin boleh melanjutkan pelajaran, boleh pergi melawat negara-negara asing dan masa yang sama boleh meningkatkan profesionalisme wow mereka. Wow factor itu sebenarnya ada. 36 tahun saya berkhidmat dalam tentera. Tak tahu mungkin satu perkhidmatan yang sungguh mencabar, menarik dan memang memberi banyak manfaat bagi saya. Tetapi malangnya perkara ini tidak dapat disebarkan. Apa yang kita boleh lakukan? Kita harus sebarkan dengan cara meluas. Perkara-perkara ini, eksposkan tentang bagaimana cara hidup di dalam ketenteraan, apa training, apa peluang-peluang peningkatan pengajian dan sebagainya. Kita masih dalam kepompong lama di mana tentera itu kononnya didiamkan, disulitkan, jangan diberitahu. Latihan dalam hutan gitu kan. Yang tak boleh, kita tak ada sebabnya itu. Dahulu kita melaksana intelligence war melawan pengganas komunis. Jadi apa yang tentera itu mesti disulitkan, dilindungi. Tapi sekarang tidak. Semua tentang kemampuan organisasi boleh didapati di mana-mana sekalipun. Yang tak boleh didedahkan adalah operational objektif operasi semasa, strategi, taktik. Itu memang tak boleh didedahkan lah. Okey, Datuk Seri, kita perlu rehat sebentar. Selepas ini kita nak bincang dengan Datuk Seri dan juga rakan-rakan you wartawan bagaimana konsep memodernkan Angkatan Tentera Malaysia ni dari sudut bukan setakat membeli peralatan ataupun senjata-senjata yang moden dan canggih, tetapi bagaimana modal insan itu disediakan terlebih dahulu, kerana ini yang boleh memberi multiplier effect kepada pemodenan Angkatan Tentera Malaysia. Kita perlu rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini.